2017 kita dah sebenarnya kita dah bincang, bukan 2010 kita dah bercakap macam ni. Unfortunately tak nampak sebarang impact terhadap economic structure tu. We still stuck in pyramid, still lagi pyramid, right? Mungkin pada masa itu Zaid Amidi bercakap tentang education dan sebagainya. Again kita tak nampak effect, especially primary school and secondary school, tapi itulah, bagi saya benda ni bukan yang kita boleh kontrol. Rakyat tak boleh kontrol. Betul. Right? Kerajaan kena mainkan peranan. Kerajaan kena buat banyak intervention. Kerajaan, private sector kena banyak buat intervention. Saya percaya productivity adalah kunci dia. Productivity, kalau kita boleh naikkan productivity, bagus. Kita ada sekarang National Productivity Center, kita ada Fourth Industrial Revolution policy dan sebagainya untuk menaikkan productivity ber 30%, tapi itu policy, belum lagi nampak translation into numbers, So kita kena ada intervention, kita kena ada change agent, kita kena culturalize kan. Okay, bagus, kerajaan nak fokus pada digitalization, which is good. Artificial intelligence, very good, right? But we have to do more, right? Green energy dan sebagainya, all these are good, but we have to do more, alright? Saya rasa paling senang adalah kita bawa talent-talent kita daripada luar kembali ke Malaysia, Dan saya sebagai observant economist, saya rasa kita dalam situasi yang very conducive untuk repeat apa yang berlaku sebelum ni. Right? Saya rasa the glory of Malaysia, zaman keemasan Malaysia dari segi ekonomi adalah tahun 1987 ke 1997. That is the best time in Malaysian economy dari segi acceleration, pertumbuhan ekonomi paling pantas. Dekad tersebut, 1987, 1997. Right? Dan sekarang sebenarnya benda interesting, saya nampak benda yang sama berlaku. Kalau dulu Jepun, sekarang kita ada China. Dulu orang takut pada Jepun, nyampah pada Jepun. Jepun dengan US, bergaduh. Kan? So semua orang nak decouple daripada Jepun. Semua orang nak de-risk daripada Jepun. Benda yang sama berlaku sekarang. Right? Orang semua nak decouple daripada China. Okay, China dengan US bergaduh. Right? So benda ni akan beri limpahan yang sama, rahmat kepada Malaysia. Exactly macam mana kita dapat rahmat daripada Jepun tahun 1987. So Malaysia patut mainkan peranan yang penting. Jadi langkah kerajaan sekarang, Yang Mak Perdana Menteri untuk join BRICS. BRICS. Okay, itu saya rasa tepat pada waktunya, sebab kita tahu China dalam BRICS, bukannya China. Kita ada Brazil, Russia, India, Brazil, Russia, India, China dan South Africa. 5. Dan ini semua adalah hampir separuh daripada population dunia. BRICS, penduduk mereka hampir 50% seluruh penduduk dunia. Mungkin ramai orang tak faham ni. Jadi this the right way. Cuma nak kena translate kepada productivity. Okay, kita kena position diri kita sebagai hub untuk China, hub untuk Russia. Okay, sekarang kita jadi hub untuk Middle East. Very good, kita dah halal. Hub untuk Middle East tak cukup, kita kena hub untuk China. Kalau boleh, hub untuk US, hub untuk Europe. Memang agak sukar, tapi possible untuk kita buat. Jadi ini benda yang kita kena mainkan peranan. Saya rasa banyak faktor-faktor ni kita tak boleh kontrol. Intervention daripada kerajaan sangat penting, right? Tapi cadangan saya, kita lihat history, kita belajar dari sejarah, historical context kita, kita belajar macam mana kita dapat capai glorious time kita masa tu. Kita punya pertumbuhan ekonomi kita, malah berusaha Malaysia one of the best in history. Kalau kita boleh repeat balik, benda tu sangat bagus. So back then kita pandai adapt diri kita. Kita decouple daripada Jepun, dan semua orang invest kat Malaysia masa tu, alright. Dan kita at that time kita tak compete dengan Singapura pun. Kenapa sekarang kita nak compete dengan Singapura? Kenapa kita panik dengan Singapura? Saya nampak ramai orang panik dengan Singapura. Singapura sepatutnya adalah compliment kita. Alright? Kita sepatutnya jadi kita compliment Singapura. Singapura tak cukup tanah, kita ada tanah besar. Kan? Okay, Singapura punya pekerja mahal gaji mereka. Gaji di Malaysia mungkin 2/3 murah. Alright? Jadi saya rasa benda ni kita boleh compliment each other. So saya rasa vertical integration instead of horizontal integration.
Okay, kat Malaysia ni banyak orang cakap horizontal integration. Ni problem ni, kita kena vertical. Maksud kita kena ada kita punya niche, alright, niche kita, dan kita integrate vertically dengan Singapore, Indonesia. Malaysia sekarang chairman ASEAN, kan? Betul. It's a good time untuk kita buat vertical integration. Kita ada semiconductor yang sangat bagus. Okay, Malaysia, comparative advantage kita adalah semiconductor. Mungkin AI, data center, engineering, precision engineering. Right? We should position ourselves as complement to Singapore or complement to Indonesia. Right? Kita tak boleh lawan dengan Indonesia. Jangan salah faham lah. Maksud saya tak boleh lawan tu dari segi cost. Indonesia ada 300 juta. Kita lawan dengan Vietnam. Vietnam ada 100 juta. Even Thailand. Right? Ni semua low cost. Kita jangan cerita pasal Thailand, Philippines, even Vietnam kan. Sekarang ni orang cakap the next China. Malaysia kita kena ada niche kita sendiri. Kita kena letak diri kita sebagai peer kepada semua ni, tapi dalam konteks berlainan. Mungkin kita ada service sector yang bagus, right? Service sector kita kena bagus, tapi tidaklah orang cakap sehebat Singapore. Mungkin 2/3 daripada Singapore, 1/3 less efficient sikit, tetapi kita ada gaji lebih murah, right? Dan kita ada kita punya Islamic banking, servis kita lebih baik dari segi tu, ya. Jadi point saya adalah productivity, fokus kepada masyarakat pertengahan ni, ataupun lebih tepatnya knowledge economy. Knowledge economy sebenarnya ada middle class. Ya, kita dah sebut knowledge economy dah bertahun-tahun dah. Ya, betul. K economy dan sebagainya kan. Jadi itu benda yang baru lah. Ya. Tapi going forward, message saya adalah kita belajar dengan sejarah. Kita pernah buat 1997, di mana average pertumbuhan ekonomi negara kita adalah 9%. 9%. 9% banyak. Hari ni berapa? Hari ni berapa? Tak sampai 6. Kadang tak sampai 5. Betul. So kita kena double up. Jadi saya rasa cantik sekarang ni US dengan China, cuma tak tahu siapa menang. Kalau Donald Trump menang, kita ada strategi yang bagus. Okay? Donald Trump menang, masa akan berlaku protectionism. Alright? Jadi orang semua dia akan berlaku orang cakap confrontation dengan China. So Malaysia akan dapat rahmat. Okay? So US yang invest dengan China akan pergi ke Malaysia, ASEAN. Even China invest kat US akan pergi ASEAN juga. Tapi kalau Kamala Harris menang, maka kita kena ubah strategi kita lebih kepada environment mungkin. Ya? Betul. Jadi point saya adalah belajar dengan sejarah. So what happened now I think is a blessing for us.